Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Syara Zalika binti Ili selaku Ketua Penyelaras Kursus Sektor Pembangunan Sumber Manusia Bahagian Pembangunan Kewangan dan Sumber Manusia. Puan Arni Hazwani binti Abdul Halim dan Puan Nurul Atikah binti Nur Azman selaku penyelaras kursus. Yang dialu-alukan adalah Tuan Penceramah kita Teknisyen Muhammad Riani bin Makhtar. Okay, semua boleh tengok slide tak? Boleh Tuan, boleh. Boleh. Okey, boleh ya. Okey, tanpa melengahkan masa, untuk sesi perkongsian ni saya takkan ambil masa lama lah. Sebab Wi-Fi ni untuk kita sentuh secara surface lah. Ataupun untuk kegunaan aplikasi dalam kehidupan terus lah. Tanpa kita perlu masuk secara teknikal dan detail. Okey. Tanpa melengah masa, kita boleh mulakan. Jadi untuk tajuk perkongsian yang diberikan adalah tingkatkan capaian internet di rumah dengan mesh Wi-Fi. Okay. Jadi merujuk kepada tajuk ni, kita akan bincang berkenaan dengan kaedah ataupun cara untuk meningkatkan capaian internet di rumah menggunakan teknologi mesh Wi-Fi. Kalau secara tradisional, biasa kita gunakan Wi-Fi. Kita dah biasa guna Wi-Fi lah. Cuma untuk istilah mesh ni, ini adalah teknologi terkini ataupun semasa lah. Okay. Kerana apa? Dia boleh membantu ataupun memberikan capaian yang lebih stabil serta dia memperbaikilah kelemahan-kelemahan yang ada pada teknologi ataupun versi Wi-Fi yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, so of course kita dalam masa ataupun era sekarang memang tak boleh tidak, memang connected secara maya lah 24 jam. Kita bangun ataupun kita tidur, still kita bersambung lah. So kita memang hidup dengan bergantung kepada internet lah senang kita. Untuk kerja, untuk komunikasi, untuk kehidupan seharian, untuk perbankan, apa-apalah, untuk beli barang, untuk kesihatan, semuanya perlukan kepada capaian internet lah. Jadi untuk itu kita perlu sentiasa bersambung dengan internet, tapi kita ada option lah, sama ada secara wired menggunakan wayar ataupun untuk lebih keselesaan kita ada pilihan untuk menggunakan capaian secara wireless. Okay, so untuk wireless tu kita akan discuss pada hari inilah. Kerana wireless ni lebih memberi sokongan kepada mobility kita. So kita boleh bergerak ke sana sini tanpa perlu terikat dengan kabel. Okay. So kita akan pergi lebih lanjut berkenaan dengan mesh Wi-Fi ni. Yang mana mesh Wi-Fi adalah rangkaian yang disambungkan secara centralized lah, secara berpusat. Iaitu dia mempunyai satu controller dan juga tambahan ataupun extender ataupun nodes ataupun dipanggil slave lah untuk access point yang bersambung dengan master tadi ataupun controller tadi. Jadi kelebihan dia apa? Kelebihannya adalah kita hanya perlu mengurus ataupun manage ke semua access point ataupun nodes ataupun extender tadi hanya dengan perlu akses kepada satu controller access point, iaitu master tadilah. Okay. Kalau kita boleh analogikan macam apa? Macam komputer kita juga ada satu server dan komputer lain sebagai klien lah. Okay. Itu kalau kita analogikan dalam konsep server. Okay, kenapa kita perlu menggunakan ataupun utilize mesh Wi-Fi ni? Okay,
kerana ia simplify ataupun memudahkanlah dari segi pengurusan, dari segi deployment untuk satu-satu size network kita, yang mana kita hanya perlu control ataupun setup hanya pada satu access point sahaja, controller. Maksud saya, setiap access point yang kita tambah adalah tidak perlu kepada setup, iaitu kita hanya plug power dan kita akan scan dan kita akan add menggunakan master tadi. Okay? Jadi untuk tambahan access point yang kita tambah, supaya apa? Supaya kita boleh meluaskan lagi coverage capaian internet di kediaman ataupun lokasi kita. Dia mengurangkan kita untuk setup setiap access point yang kita tambah tadilah. Okey. Dan selain pada itu, mesh Wi-Fi ni juga dia membantu ataupun menyelesaikanlah masalah dead zone. Okey. Dead zone ni maksudnya setiap Wi-Fi ataupun access point dia mempunyai radius coverage tertentulah. Okey, antara secara 40 meter mungkin, bergantung kepada teknologi dan juga brand tertentu. Jadi di luar coverage tersebut adalah dead zone. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita tambahkan access point di bahagian dead zone dan dia akan connect dengan network yang sedia ada dan akan repeat ataupun sebagai bridging kepada network yang sedia ada. Okay. Kelebihannya adalah tanpa kita perlu menarik kabel network tambahan yang lain. Okay. Itu adalah kelebihan menggunakan mesh Wi-Fi lah. Tetapi masih memerlukan bekalan kuasa lah untuk menghidupkan access point tersebut. Kelebihan dia adalah mengurangkan kabel yang diperlukan lah. Okay. So kita akan tengok lebih lanjut sedikit what is mesh Wi-Fi yang diceritakan tadilah. So of course dia mempertingkatkan kita punya performance ataupun capaian kita. Okay, itu kelebihan ataupun matlamat utamalah. Yang kedua adalah setiap nodes ataupun access point tambahan yang kita tambah tadi tidak perlu di setup atau configure lah. Okay, yang mana dia akan ditambah ataupun akan dimasukkan ke dalam network secara centralized, secara berpusat menggunakan hanya satu controller sahaja. Okay, nanti kita akan tunjukkan demo lah bila masa bahagian praktikal nanti. Okay, yang mana kelebihan dia adalah forming a self-healing. Self-healing maksud dia, okay, kalau saya boleh bagi contoh, yep. Okay, tuan-tuan boleh masih boleh nampak slide saya? Okay. Self-healing maksud dia keadaan ataupun apabila kita bergerak dalam kawasan liputan rangkaian tadi, daripada access point pertama ke access point yang kedua, okay,
connectivity device kita dia seamless. Maksud dia tidak ada interruption daripada perubahan lokasi daripada access point pertama dan ke access point yang kedua. Device kita dia sentiasa bersambung dengan network. Berbeza dengan sini adalah MAC address, 4 digit MAC address terakhir lah dimasukkan. Jadi of course dalam network kita hanya ada satu device, kita connect sajalah. Okay, connect. Okay, sekejap. Dia tengah connecting. Guna untuk ni. Nak makan? Okay so sekejap sebab tadi saya nak broadcast, saya dah connect dengan network sedia ada. Sekarang ni untuk configure access point tadi, dia dah reconnect ke network tu. So line terputus. So, saya akan sambung balik Okay, sekejap Kat sini pun ada troubleshooting and best practice. So sekarang ni proses troubleshooting lah. Okay, sekejap saya pindah ke sana, saya nak buat sambung sekejap. Okay, so tadi isu dia tab saya dia tengah share screen. Once saya configure, dia akan connect ke mesh wifi tadi. Jadi dia dah berubah network. Jadi untuk ni saya terpaksa ataupun saya akan share menggunakan webcam lah. So saya tak boleh share screen lah. Okay, saya akan share menggunakan kamera tadi. Okay. Okay, boleh nampak tak? Okay, tuan-tuan boleh nampak? Okay, baik, boleh kan? Okay, so seterusnya
Tadi kita pada bahagian select device, okay, model dia E4. Okay, kat sini tak perlu risau, next sahajalah. Okay, next sebab kita tak ada modem, kita sambung kepada network asal. Jadi untuk okay, ini lampu yang blinking. Kalau solid yellow tadi, device tersebut dia baru tengah on lah. Okay, sekarang ni dia dah blinking pulsing blue, maksud dia dah ready. Okay, so kita boleh proceed next. Okay, okay, so dia ada dah found it, dia ada jumpa. Jadi sahajalah untuk memudahkan kita manage, kita just letak lokasi sajalah device ni kat mana. Jadi untuk next kita tahulah device mana yang kita akan manage ataupun control nanti. Jadi kalau untuk ini kita letak dekat lokasi tadi, lepas tu kita just next sajalah. Okay. So seterusnya kita hanya next saja. Sebab apa? Kita hanya menggunakan dynamic IP ataupun kita hanya extend network yang sedia ada. Okay, mungkin saya boleh zoom sikit. Okay, maaflah. Okay, yang ni kita akan set up SSID. SSID ni nama yang kita letakkan untuk network lah. Okay, kalau nak letak nama kita, letak nama kita. Kalau ada kucing ke, nak letak nama kucing boleh. Okay, done. Okay, next. Okay, dah added. So, kita boleh tengok dalam list. Okay. So, kita akan nampak device dapur dah bersambung kepada bedroom. Okay. So, cara dia kita add senang saja. Jadi, kalau kita nak manage, kita nak configure, tapi tak perlu configure sebenarnya. Device lain ni hanya perlu connect kepada master sahaja. Okay. Seterusnya, kalau kita nak add satu lagi, mungkin kita akan nampak. Kita akan hidupkan satu lagi device. Okay, add deco unit. Select model. Okay, next. 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 Okay, make sure device kita dia dah ready untuk di-register lah. Okay, ini yang satu lagi. Okay, yang ni mungkin kita nak letak kat mana? Bilik study, ada library ke apa kat rumah kita, mungkin ni tingkat atas. So next. Okay, dah berjaya disambungkan. Okay, dia refresh. Okay, belum keluar. Okay, so sekarang ni kita dah nampak dua device ataupun access point tambahan yang lain berjaya
daftarkanlah dalam network kita PKI KSM tersebut. Jadi konsep dia walaupun di master dia still broadcast SSID ataupun dia beri capaian kepada internet jugalah. Andai kata ada device lain yang bersambung, kita akan boleh tengok list. Okey, kat sini saya test. Saya akan connect device saya phone kepada network ni. Okey, mungkin ada 2-3 device. Okey, sekarang ni phone saya dah bersambung dengan network PKI KSM. So kita boleh listkan. Okey, yang ni device Galaxy Tab S. Ini phone saya lah. Okey, kita tengok kalau mungkin ada device lain pula. Mungkin kita boleh try iPhone, iOS device. Okey. Dah ada 2 device yang bersambung. Dan device ni tak semestinya dia bersambung dekat, contoh kat sini bedroom ataupun dia bersambung dekat dapur. Tak ada masalah. Yang penting setiap device yang bersambung kepada network ni dia akan dipaparkan dalam dashboard ni lah. Ini hanya untuk monitoring saja, kita tak perlu sentiasa tengok lah. Okey, yang ni unknown device. Mungkin ni iPhone device lah, iOS device. Okey. So setakat ni kita punya demo selesai dan berjaya lah. Dari segi configuration dia tak susah. Perempuan dan tuan-tuan dan perempuan pun insya-Allah boleh buat jugalah. So sangat sesuai lah untuk kita implement dalam rumah kita untuk saiz network yang berskala kecil. Okey. Yang mana kan macam tak logik lah pula. Setiap keluaran yang baru kita terpaksa tukar. Contoh dia phone lah. Okey. Tapi dari teknologi kita perlu sentiasa cuba ataupun sedar ataupun aware lah. Okey. Mungkin setakat itulah dari segi perkongsian saya. Dari segi